Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, so petang ni aku nak buat counter review untuk counter PDZ ataupun nama dia PDZ Holding Berhad lah. Oke, so ini adalah laman web untuk counter PDZ Holding Berhad. So daripada segi laman web yang kita tahu bahawa syarikat ni adalah syarikat transport dan logistik. Okay, so mungkin syarikat bawa kontainer lah lebih kurang macam tu. Alright, so kita boleh tengok our service, dia punya service apa, Bersel, specification, okay, service network, schedule, okay, Port Klang Authority. So ini adalah lebih kurang company yang bawa kontainer lah, okay, company kapal. Okay, so dia under transportation and logistic. Okay, so PDZ ni right pada semalam, okay, dia ada 31,500,000 volume dengan volume pembelian 22 juta dan penjualan 25 juta. So dari segi nisbah tak ada nisbah 1/10. Okay, selalunya aku akan guna 1/10 1/10, tapi depend jugalah. Okay, itu secara general aku guna macam itulah. Okay, so agak besar dari segi pembelian dan penjualan. So kita cuba tengok dia punya share issue dia untuk PDZ. Okay, so PDZ Holding kita tengok ya, PDZ Holding share issue untuk PDZ Holding. Okay, share issue 682 juta. So tak adalah terlalu besar ataupun lebih daripada 1 bilion. Okay, tapi apa yang aku nampak dari segi shareholder, kita tengok Pelaburan Mara Berhad. Okay, so ini adalah one of the syarikat government. Okay, so ada kaitan juga. Okay, kenapa Pelaburan Mara Berhad mempunyai shareholder yang agak paling besar dalam PDZ. Okay, so itu adalah shareholder untuk PDZ company. So kita tengok sikit quarter report. Okay, right. Okay, quarter report untuk PDZ kurang cantik. Okay, so syarikat sentiasa mengalami kerugian, adalah keuntungan sikit pada bulan 3 2020. Okay, quarter report pada bulan 3 2020. Tetapi lepas tu mengalami kerugian yang amat besar. So ini adalah salah satu counter atau syarikat yang mengalami kerugian yang amat besar dan sepatutnya dijauhi oleh newbie-newbie saham. Sebab apa? Dari segi fundamental pun dah kurang cantik. Okay, kita tengok dia punya revenue kecil saja. Okay, dan dia punya kerugian melebihi revenue. So bermaksud, okay, syarikat sentiasa membuat bisnes rugi ataupun sentiasa buat kerugian lah dalam bisnes dia. Okay, tiada keuntungan. Okay, adalah sikit keuntungan tapi lepas tu dia rugi teruk. Dia rugi teruk. Okay, susah untuk counter-counter macam ni untuk bangkit. Okay, so kita tengok quarter report latest pun rugi 955,000. Okay, walaupun dia berjaya kurangkan kerugian itu, tapi still rugi dengan revenue yang masih sikit, 1.4 juta saja, sikit saja revenue. Okay, so kita tengok annual. Okay, so dulu annual revenue 160, lepas tu dia start mula kurang dan start buat rugi. Okay, itu menandakan bahawa syarikat gagal grow, boleh dikatakan gagal grow lah. Okay, daripada segi annual pun kita boleh tahu syarikat boleh dikatakan gagal untuk grow ataupun gagal untuk berkembang. Okay, so selepas dia gagal berkembang, dia buat kerugian pula. Okay, so ini adalah salah satu contoh FA yang kurang cantik. Okay, lagi satu harga saham kalau kita tengok, okay, Super Penny. Okay, aku boleh dikatakan Super Penny lah. Okay, so Super Penny ni adalah counter yang aku classify sebagai bawah 10 sen. Okay, bawah 10 sen tu adalah antara Super Penny. Bukan Super Penny, tak semua Super Penny tak bagus. Okay, tapi kebanyakannya Super Penny kurang cantik dari segi FA. Okay, so kita tengok dari segi technical chart. Okay, technical chart untuk PDZ. Okay, so walaupun tak cantik, aku cuba review. Okay, ini adalah salah satu pattern. Okay, kalau korang perasan pattern dia, alright, pattern lebih kurang macam 80. Okay, ataupun lebih kurang macam XOX. Okay, kita tengok dia naik tinggi, lepas tu dia turun pun agak menjunam. Okay, dari segi pattern tak nampak sangat pattern. Alright.
Lagi satu, kalau kita tengok dari segi bulan, kita ambil daripada lepas PKP, masa PKP Februari 8 no, March 18. Okay, kalau kita tengok selalunya kita tengok kawasan sini. Okey, jap. Pada harga lebih kurang March 18, kalau kita boleh ambil sini. Okey. So pada 14, bukan 14 sen, 1 sen setengah saja. Okey, so 1 sen setengah saja harga dia. Okey. Dan selepas tu dia naik, dia tak naik. Okey, dia buat sideways saja. So pergerakan saham ni bergerak dalam lingkungan boleh dikatakan 1 sen. Okey, 1 sen ke paling tinggi adalah pada 4 sen saja. Okey, 4 sen. Alright, sebelum dia buat satu kenaikan yang amat tinggi di sini, kalau kita tengok. Alright, kita boleh classify ini paling tinggi lah. Okay, kita ambil kat sini, okay, 24 sen setengah. Okay, 24 sen setengah ni adalah, kalau boleh, okay, adalah ketinggian yang paling tinggi pada tahun ni. Okay, pada Julai kita tengok, volume yang signifikan naik dengan begitu tinggi. So, itu menunjukkan bahawa share issue dia, okay, antara sebabnya share issue dia tak adalah sebesar macam 1 bilion macam tu lah. Okay, so share issue 600 juta. So bila dia sampai ke satu tahap, okay, dia turun dengan mendadak. Right, so ini adalah tanda-tanda counter yang kurang sihat. Okay, so selalunya dengan FA yang kurang bagus, okay, dengan pergerakan saham yang kurang sihat, okay, sukar untuk counter ni untuk kita ramal pergerakannya. Tapi tak apa, aku cuba, right, untuk review juga counter ni, alright, based on apa yang aku faham lah. Okay, so kita tengok dia mempunyai satu support yang baru dekat sini. Kita boleh rekes sini support baru dia. Okay, sini ada support baru dan merupakan RBS dia, resistance become support dia. Kita tengok dekat sini dekat sini. Okay, dia pernah sampai pada resistance ni dan sekarang ni berada harga pada 7 sen. Okay, 7 sen. Sorry. Okay, harga sekejap. Ya. Okay, aku cuba buat balik. Okay, boleh katakan 7 sen Alright, so dia ada support dekat sini. Dia merupakan resistance lama, resistance become support. So sekarang ni pergerakan saham ni, okay, dengan 7 sen adalah harga paling rendah. Okay, dan paling tinggi adalah pada harga 13 sen. So secara amnya pergerakan saham ni adalah bergerak secara sideways. Okay, so adakah counter ni akan bergerak naik? Ada possible. Okay, adakah counter ni bergerak turun pun? Ada possible. Adakah counter ni akan bergerak lagi naik ataupun membuat kenaikan yang tinggi pun ada possible. Sebab apa? Okay, dia pernah naik, okay, dengan mendadaknya dengan volume yang signifikan. Okay, so itu adalah ciri-ciri counter yang kurang sihat. Okay, kita tak boleh nak predict, okay, pergerakan dia. Okay, aku jangka mungkin sideways saja. Okay. So kita cuba untuk guna indikator lah. Okay, so cuba juga guna indikator. So super penny selalunya aku takkan guna MA cross sebab super penny terlalu kecil harga dia. Alright, so kita tengok dari segi MACD. Alright, so kita tengok dia sekejap silang, sekejap tidak. Okay, sekejap naik cross, sekejap naik balik, sekejap turun balik. So itu sukar untuk kita menyatakan bahawa dia cuba, okay, adakah dia nak cuba naik. Okay, kita tak boleh nak ramal. Okay, mungkin dia naik. Alright, tapi dari segi kekuatan tak ada. Segi kekuatan counter tak ada sebab apa, di bawah kosong. Alright, di bawah kosong, so tak ada kekuatan. Alright, so dari segi MACD dia sideways. Okay, tak ada petanda-petanda pun dia dah naik dari segi MACD. So kita tengok pada RSI stochastic pula. Alright, RSI stochastic. Okay, so RSI stochastic, kalau kita tengok RSI dia hampir-hampir, okay, ke oversold. Okay, so itu mungkin harapan lah. Okay, sebab apa, dia mempunyai support dekat sini. Dah aku cakap tadi 7 sen adalah support dia. Dan dia turun bawah lagi daripada support dia, itu 6 sen setengah. Okay, so sekarang ni dengan oversold, okay, dengan stochastic oversold dan juga RSI yang hampir mencecah. Okay, oversold juga. Okay, mungkin
harga 6 sen, 6 sen setengah, itu harga paling diskaun lah untuk counter ni. Okay, so kalau kita tengok dari pergerakan sideways ni, adakah ada petanda-petanda? Okay, kita boleh ambil daripada okay, so kalau kita tengok daripada sini pun kita boleh tengok oversold ke oversold, harga sama. Okay, harga sama sahaja dekat sini. Okay, dekat sini oversold. Okay, dekat sini pun oversold. Okay, dia selari saja. Kita tengok, kita boleh tampak selari saja. So bermaksud pergerakan dia sideways saja. Okay, so tak ada kekuatan. Okay, tak ada kekuatan dari segi RSI juga. MACD pun menunjukkan tak ada kekuatan. Okay, so itu daripada PDZ. Kita tengok okay, skala lebih besar, adakah ada potensi. Skala paling besar pun kalau kita tengok dari segi MACD dia nak turun ke bawah. Okay, kita tengok harga sama tapi MACD nak turun ke bawah. Okay, so harga sama, okay, MACD macam nak turun ke bawah. Tapi ya boleh dikatakan nak turun ke bawah lah. Tapi mungkin dia berlega di bahagian-bahagian support dia. Okay, so kena watch out dengan support. Kalau tidak dia akan pecah lagi dan dia akan turun pada 4 sen. Okay, selepas tu mungkin lagi bawah betul. Okay, dari bawah tu. Tapi dari segi stokastik sudah bahagian oversold. Okay, RSI masih lagi di bahagian neutral. Okay, alright, so kita tengok monthly. Okay, adakah monthly ada apa? Tak ada tanda-tanda. Okay, tak ada tanda-tanda bahawa counter ni nak bergerak naik. Okay, sebab apa dia ada resistance pada 13 sen pun tak lepas. Okay, so tapi ada, kita tengok MACD dia dah melepas kosong. Okay, pergerakan harga sama tetapi kalau kita tengok MACD dia bergerak ke atas. Kita tengok okay, MACD bergerak ke atas. Harga sama tapi bergerak ke atas. So mungkin dalam jangka masa panjang ada potensi untuk counter ni bergerak naik. Okay, so itu jangka masa panjang lah. Itu monthly. Daily, weekly tak ada nampak macam dia nak naik lah. Okay, tak ada nampak dia macam mungkin ada potensi untuk turun, mungkin sideways. Aku jangka dia sideways. Okay, aku jangka dia sideways lah. Alright. Okay, so kita tengok kepada sedikit warrant untuk PDZ. Okay, ada yang komen tu, aku komen sikit warrant dia. Okay, warrant dia pun 3 sen sahaja. Okay, 3 sen sahaja dengan selalunya kalau kau tengok pada maturity date, dia masih lagi lama. Okay, 2023. Okay, maturity date dan juga kita tengok kepada share issued dia. Adakah dia in the money or out the money. Okay, so strike volume lebih besar pada share issued, bermaksud dia out of the money. Okay, out of the money. Okay, so kita tengok PDZ warrant sikit. Okay, so PDZ warrant kalau kita tengok kalau boleh kita buat, okay, paling rendah kalau kita boleh ambil pada 22 sen setengah sahaja. Okay, so 2 sen setengah. Right, kat kawasan sini. Okay, so 2 sen setengah ni adalah harga rendah je lah. Okay, dan mempunyai resistance kalau kita boleh buat kat sini lah 3 sen setengah. So sekarang ni dia berada pada 3 sen ke 3 sen setengah. Okay, paling baik harga sebenarnya pada 2 sen setengah. Okay, so KLSC screen ni aku tak boleh nak guna untuk hourly. Okay, susah sikit untuk kita cuba tengok pada stokastik dia, adakah ada tanda-tanda untuk dia. Tengok stokastik sudah berada di bahagian oversold. Okay, di bahagian oversold. Okay, so selalunya aku akan guna hourly. Okay, sebab apa untuk warrant dia beza sikit sebab apa dia bergerak dengan lebih pantas. Okay, so kita perlu cari time frame yang lebih cepat sikit. Okay, selalunya aku guna hourly. Okay, aku compare dengan daily jugalah. Okay, untuk resistance dan support. Okay, so 3 sen ni mungkin okay harga-harga pertengahan dia. Okay, ada potensi untuk turun? Yes, ada. Okay, depend of mother share dia lah. Tapi mother share dia dah berada ke dalam lingkungan support. Okay, sudah pasti mungkin dia berada di dalam bahagian ini agak lama. Okay, so ada kemungkinan dia jatuh pun ada juga. Okay, alright. So itu sebesikit tentang warrant. Okay, tapi secara keseluruhannya untuk newbie aku sarankan janganlah beli saham-saham jenis super penny macam ni. Kalau korang tak ada cukup ilmu lagi, aku sarankan sebab apa, harga dengan 6 sen, yes, dia ada kemungkinan untuk buat profit yang tinggi dan juga kemungkinan buat kerugian yang amat tinggi juga. Okay, dengan FA yang begini, okay, FA yang tak begitu cantik. Okay,
PDZ. Alright. PDZ FA yang tak begitu cantik macam ni. Okay. Kita tak boleh nak cakap. Okay. Dia dah sampai support. Kita tak boleh nak cakap dia akan naik ataupun dia akan buat rebound. Okay. Sebab apa, dari segi pergerakan counter pun kita tak boleh nak baca. Okay. Pergerakan saham dia pun kurang sihat. So kita tak boleh nak baca. Mungkin dia berada dekat sini ataupun harga lebih kurang berada sini yang dalam jangka masa yang lama. So kita tak boleh nak cakap. Okay, so itu adalah kelemahan bagi counter-counter yang FA dia lemah lah. Macam ni, ini super lemah ni lebih kurang. Boleh katakan amat lemah. Okay, dengan harga yang super penny macam ni pun aku pun tak sarankan lah untuk newbie-newbie masuk. Okay, so itu saja untuk review. So aku review ni untuk pengetahuan saja. Okay, jangan tak ada kaitan buy call. Okay, korang buat kajian sendiri, itu paling penting. Okay, so aku just share saja. Okay, share ilmu dan pengetahuan aku lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.